Baiklah, sekarang kita bersama dalam segmen undang-undang bersama dengan tetamu secara virtual. Kita akan membicarakan ini mengenai dengan tanggungjawab hak pentadbir harta pusaka. Kita telah pun tiba ke segmen kita seterusnya, segmen undang-undang. Jadi kita telah pun mengundang seorang tetamu jemputan yang akan sama-sama mengupas mengenai dengan isu ini, sama-sama kita akan membincangkan bersama beliau. Beliau adalah boleh diperkenalkan kepada penonton semua hari ini. Kita akan bersama dengan Tuan Eugene Loh Jit Kuan, merupakan seorang peguam sivil yang telah pun berada di talian ni Hani ya. Ya, kita sapa beliau. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Dayang, selamat pagi Tuan. Apa khabar Tuan? Apa khabar hari ini? Baik kita. Kita kabar baik, kita ceria. Baik, ceria. Ya, dan tidak rasanya, sabar ni ya. Betul, dan rasanya hari ini berjanji Tuan, kita pun memakai biru rasanya hari ini. Memang biru supaya kita ni berasa tenang. Tenang membicarakan tentang topik perbualan kita ni hari ini mengenai dengan tanggungjawab hak pentadbir harta pusaka. Kalau bercakap tentang harta pusaka ni, yang saya tahu adalah mengenai dengan waris-waris harta benda seorang yang telah pun meninggal dunia. Tapi bagaimana pula dengan pentadbir harta pusaka ini? Sebenarnya satu perkara yang belum lagi ramai diketahui, belum lagi diketahui oleh orang awam. Betul. Jadi siapa ni sebenarnya yang berhak untuk dilantik sebagai pentadbir harta pusaka? Pada kebiasaannya, pentadbiran ini dilantik daripada anggota-anggota waris kepada Allahyarham atau Allahyarhamah. Ini tertakluk sama ada isteri atau suami atau anak-anak si mati. Tapi pada kebiasaannya pentadbiran ni, kalau pelantikannya tu mestilah sebulat suara daripada semua waris. Kalau terdapat apa-apa tidak persetujuan dalam semua waris, saya pernah melihat keadaan di mana kes tersebut dirujuk kepada mahkamah dan akibat daripada itu ada dua keadaan. Satu keadaan mahkamah melantik seorang daripada waris untuk menjadi pentadbir, atau mahkamah melantik seorang bukan waris, seorang profesional macam accountant ataupun peguam sebagai pentadbir kerana waris-waris semua tidak setuju dengan pilihan mereka. So mahkamah melantik seorang profesional, peguam atau accountant untuk menjalankan tugas pentadbir. Jadi di sini terima kasih kami ucapkan kerana berkesudian memberi sedikit definisi. Rasanya mungkin cerah sedikit mengenai dengan pemahaman pentadbir harta pusaka seperti yang diterangkan tadi oleh Tuan Eugene. Ianya boleh saja terdiri daripada selalunya sering daripada keluarga waris sendiri, tapi jika terdapatnya senario seperti terdapat persetujuan tidak berlaku di kalangan waris, jadi akan diteruskan ke option yang kedua, iaitu menggunakan profesional sebagai contohnya saya peguam untuk menjadi pentadbir harta pusaka. Jadi kalau boleh diterangkan lagi Tuan Eugene, kita tadi sudah mengetahui definisinya, jadi mungkin kalau boleh diberikan kepada penonton sampai pagi hari ini mengenai dengan tanggungjawab ataupun tugas apabila sudah dilantik pewarisnya kadang kita kami lantik untuk menjadi pentadbir harta pusaka. Jadi apa tanggungjawabnya? Tanggungjawab utama pentadbir adalah untuk mengumpul segala harta pusaka si mati. Untuk mengumpul segala macam wang, untuk mengesahkan macam contohnya wang dalam bank, kereta, tanah, rumah. Selepas mengumpul dan mengetahui semua ciri-ciri aset harta pusaka si mati, maka pentadbir akan memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan surat kuasa pentadbiran. Dalam surat kuasa pentadbiran itu
mahkamah memberikan kuasa kepada pentadbir untuk menjalankan tugas sebagai pentadbir terhadap harta-harta tersebut. Dan harta-harta tersebut sepatutnya dikumpul, dan tanggungjawab pertama pentadbir adalah untuk membayar hutang harta pusaka. So sekiranya terdapat hutang, kononnya kredit kad atau hutang kereta, so itulah yang tanggungjawab pertama, membayar hutang dulu. Selepas hutangnya dibayar langsai, barutah boleh buang dalam harta pusaka tu, dibagi-bagikan kepada waris. Kalau untuk harta pusaka orang Islam, dibagikan mengikut sijil faraid. Sijil faraid ini dipohon daripada Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah akan menetapkan berapakah jumlah pembahagian yang akan pembahagian kepada waris-waris. Dia berbeza antara anak lelaki, anak bini-bini sama mama atau papanya yang masih hidup. Itu semua tertakluk kepada Mahkamah Syariah. Jadi tadi Tuan ada mengatakan kalau waris ini boleh dijadikan jadi waris keluarga, boleh dijadikan pentadbir harta pusaka. Tetapi apa yang ingin kita tahu juga, apa sebenarnya kriteria seorang pentadbir harta pusaka itu yang membolehkan mereka menjadi pentadbir itu? Ya, mungkin saya percaya kriteria yang paling penting adalah pentadbir ini jujur dan boleh dipercayai untuk menjalankan tugasnya. Selalunya itulah yang selalu menjadi faktor utama yang boleh menjadikan seorang itu menjadi pentadbir. Jadi, adakah pentadbir itu berhak untuk membuat keputusannya sendiri tanpa persetujuan waris-waris harta pusaka itu? Itulah soalan yang selalu ditanya. Dan jawapannya adalah seorang pentadbir itu tugasnya adalah sebagai macam pemegang amanah. So dia mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan tugasnya dengan sebaiknya untuk kebaikan waris-waris. Sekiranya waris-waris tidak bersetuju, misalnya katakanlah pentadbir itu bercadang untuk menjualkan sebidang tanah, tetapi waris-warisnya tidak setuju, tidak boleh tu dibuatnya. Dia mesti menjalankan tugas mengikut kehendak waris. Tidak banyak orang yang berpendapat bahawa sekiranya seseorang itu pentadbir, dia mempunyai hak mutlak untuk membuat keputusan berkenaan aset-aset si mati. Tapi itu adalah anggapan yang tidak betul. Baiklah, terima kasih di atas pencerahan yang diberikan. Jadi memang autonomi itu indah adalah Tuan Eugene sebenarnya yang paling penting dalam tadi memilih seseorang yang untuk kita ni jadikan sebagai pentadbir harta pusaka ini, yang paling penting ialah kepercayaan. Ianya orang yang tadi paling percaya sebab ianya memegang tanggungjawab yang paling besar, yang cukup besar sekali orangnya masih amanah. Dalam sama-sama menguruskan harta peninggalan harta warisanannya. Jadi kalau mungkin tadi ada dikongsikan je Tuan Eugene, kalau diorang sebenarnya sebagai pentadbir ini sebetulnya tidak mempunyai otonomi sendiri untuk membuat segala keputusan, harusnya dirujuk, duduk bersemuka dan bertanya dengan waris-waris yang lain. Jadi kalau tah berlakunya mungkin situasi di mana keluarga yang lain ingin melucutkan jawatan seseorang pewaris disebabkan mungkin perkara-perkara yang berbangkit barangkali Jadi apakah prosedurnya ataupun adakah perkara ini boleh dilakukan Tuan Eugene? Boleh. Si waris-waris ini yang tidak bersetuju atas pentadbir untuk menyambung kerjanya, bolehlah memohon kepada pegawai probit di Mahkamah Tinggi. Sebab pegawai probit ini adalah bahagian mahkamah yang mengeluarkan surat kuasa pentadbiran kepada pentadbir. Si waris-waris boleh menulis surat kepada pegawai probit untuk mengesahkan bahawa persetujuan mereka terhadap pelantikan pentadbir itu telah dilucutkan
dan mereka boleh memohon tarikh pendengaran mahkamah yang baru untuk mendengar alasan mereka mengapa mereka tidak bersetuju untuk membiarkan pentadbir meneruskan tugasnya tu. Oh, jadi memang melalui mahkamah. Ya. Melalui mahkamah. Kalau Tuan Yuji dapat dikongsikan lagi ya, mungkin dari segi pengalaman Tuan Eugene, apa yang Tuan Eugene pernah saksikan, kalau contoh-contoh senario di mana berlakunya pelucutan jawatan seorang pentadbir, mungkin boleh dikongsikan sebab-sebab ianya mungkin berlaku? Daripada pengalaman saya, ada satu kes di mana pentadbir tersebut telah dilucutkan kuasanya sebagai pentadbir kerana menjalankan tugasnya sewenang-wenangnya. Maksudnya dia tidak mengingau pandangan waris yang lain. Semua usin yang diambil contohnya daripada sewa rumah ke apakah semuanya dipakai sendiri, tidak diagih-agihkan kepada waris. Itu adalah tidak betul. Jadi kalau terjadi itu perkara sebegini, ianya menjadi satu kes baru lagi. Jadi adakah pentadbir itu boleh disaman oleh mahkamah sivil? Boleh. Waris-waris boleh memohon untuk menyaman pentadbir di mahkamah, tapi kebanyakan kesnya ini melibatkan ahli keluarga. So biasanya jarang jua disampai di mahkamah. Biasanya diorang kan selesaikan antara keluarga saja. Tapi ada jua lah kes 1-2 yang sampai di mahkamah juga. Jadi mungkin Tuan boleh menggongsikan lagi mengenai dengan segala kes yang berkaitan dengan pentadbir harta pusaka ini menurut pengalaman Tuan. Saya ada satu kes di mana pentadbir pada permulaannya pentadbir adalah anak sulung kepada si mati. Tetapi selepas setahun lebih 2 tahun, mamanya sama adik-beradiknya semua mendapati bahawa pentadbiran ni memakai duit untuk sendirinya, tidak diagih-agihkan. Oleh itu permohonan telah dibuat untuk melucutkannya dan mamanya pula dilantik sebagai pentadbir. Lepas mamanya menjadi sebagai pentadbir, semua perkara berjalan lancar. Tapi malangnya mamanya pula meninggal. So apabila perkara itu berlaku, adik-beradik tidak setuju antara mereka lah siapakah yang hak menjadi pentadbir. So akhirnya mahkamah melantik seorang accountant untuk menjalankan tugas sebagai pentadbir dan yang saya ingat sekarangnya semua berjalan lancar. Bagus. So kadang-kadang sebab adik-beradik ni macam indah bersetuju tidak sehala. Itulah masalahnya bila kami terpaksa melantik pentadbir daripada luar keluarga, third party. Ya, jadi sebagai pentadbir ini haruslah jujur dan juga transparan. Memberitahu kepada waris-waris yang lain apa yang ingin dilakukan dengan harta pusaka tersebut. Jadi mungkin ada kriteria-kriteria lainnya yang lazimnya diikuti. Mungkin adakah ia mempunyai had umur ataupun sebagainya ni Tuan? Maaf. Adakah had umur itu memberikan satu kriteria kepada pentadbir harta pusaka? Mungkin mereka kata dia ni terlalu muda untuk menjadi pentadbir, jadi mungkin belum lagi. Tetapi ia adalah merupakan seorang waris. Jadi bagaimana tu selalunya kalau sekiranya warisnya itu seorang yang muda? Ataupun mungkin kadang-kadang Tuan mungkin juga situasinya diberikan hak untuk menjadi pentadbir ini diberikan kepada anak yang paling tua barangkali. Adakah itu yang sering kita ni lihat dalam konteks negara kita ini? Macam mana Tuan? Umur dan dalam konteks negara
Silakan. Sorry, dalam konteks negara kita ni, pada kebiasaannya pentadbir itu diberi kepada anak sulung, dan kalau lagi-lagi kalau anak sulung itu laki-laki. Kalau tidak, kalau bukan anak sulung, biasanya kepada isteri atau suami si mati. Jadi umur tidak memainkan. Itu kebiasaannya, sebab kira macam memberi hormatlah kepada yang anak sulung tu lah. Jadi umur tidak memainkan peranan tuan dalam tani melantik menjadi seorang pentadbir. Untuk saya umur itu tidaklah seberapa penting. Yang paling penting jujur, amanah. Tapi pernah juga saya melihat ada orang, ada satu kes di mana pentadbirnya itu dalam, kalau tidak salah, berumur 70-an. So waris-waris yang lain semua tidak berapa setuju, sebab diorang kata takut orang ni tua sikit, payah kami jalankan tugas. Sebab pentadbir ni pun kena pergi bank, pergi finance company, pergi pejabat tanah. So diorang tu mempunyai sikit kekhawatiran bahawa orang tua ni pun masalah sikit. Tapi untuk saya lah, untuk pendapat saya tersendiri, yang paling penting jujur dan amanah. Okey. Kalau sekiranya melantik, ya, teruskan tuan. Sebab banyak pentadbir yang tidak tahu bahawa waris-waris berhak untuk mendapatkan update ataupun kira macam statement of account. Maksudnya apakah yang telah dibuat oleh pentadbir berkenaan tanah ani atau wang ani ataupun aset-aset ani. Mereka mempunyai hak untuk mengetahui, sebab saya pernah melihat banyak kali apabila waris bertanyakan arah pentadbir, pentadbir marah. Kata, "Ini tugas aku. Kita jangan kacau." Salah tu. Waris mempunyai hak untuk mengetahui bagaimanakah aset pusaka tu diuruskan. Ya. Jadi dalam melantik seorang pentadbir dari ahli keluarga, adakah pentadbir itu semestinya seorang waris, ataupun adakah situasi di mana pentadbir itu hanyalah pentadbir tetapi bukan seorang waris? Tidak semestinya waris. Boleh ahli saudara ataupun orang yang dikenali, tapi kriterianya semua waris mesti setuju. Jadi boleh dilantik orang yang di luar daripada waris. Boleh. Tapi tertakluk kepada syarat semua waris mesti setuju. Kalau tidak, tidak dapat tu. Sesuatu perkara yang cukup penting sebenarnya untuk kami bincangkan, untuk kami lebih memahami tuan. Jadi yang dapat kami ambil daripada apa yang kita kongsikan tadi, sebenarnya tugas menjadi seorang pentadbir harta pusaka ini bukan satu tugasan yang ringan, bukan satu tugasan yang mudah. Kita ni seharusnya orang yang dilantik itu mempunyai sifat yang jujur, amanah dan juga transparan, seperti yang Hani katakan tadi. Mesti transparan dalam apa yang dilakukan, sebabnya kita ni waris mempunyai hak untuk mengetahui aktiviti ataupun segala yang telah dilakukan oleh orang yang telah dilantik untuk menjadi seorang pentadbir. Baiklah, kita ni sudah berada di penghujung wawancara kita ni. Terima kasih banyak Tuan Eugene kerana apa yang telah dikongsikan ini memang sesuatu yang amat berguna bagi kita dan juga orang awam sekalian. InsyaAllah kita ni akan bersua lagi dan kita ni akan berjumpa lagi ya Tuan. Jumpa lagi Tuan, jaga diri. Terima kasih.